dapur masak dan dakwah saya. InsyaAllah pada hari ini akan saya kongsikan satu lagi masakan yang sangat disukai ramai. Masakan yang dimaksudkan adalah masakan nasi lemak. Sudah tentu ramai di kalangan kita suka dengan makan nasi lemak kan. Sarapan kan, ada tengah hari pun makan nasi lemak. Sekarang lagi terror kan, tengah malam pun ada nasi lemak. Kalau dulu-dulu orang hanya makan nasi lemak pada waktu pagi. Bercakap tentang nasi lemak ni. Nasi lemak ni telah melalui berbagai tahap evolusi, perubahan. Kalau dulu zaman saya 60 tahun 60-an, 70-an, yang dinamakan nasi lemak terdiri daripada nasi, sambal, ikan bilis. Ataupun nasi, sambal, ikan selah kuning. Kemudian bila mana zaman berlalu, masuk tahun 80-an, sedikit perubahan. Instead of sama ada ikan bilis ataupun ikan selah kuning, dah jarang kita nampak nasi lemak ikan selah kuning ni. Kemudian digantikan dengan telur dadar. Lepas tu telur dadar pun dah obsolete. Diganti pula dengan telur rebus. Dan kemudian lama kelamaan ikan bilis pun dah tak nampak. Digantikan dengan kacang. Lepas tu ikan bilis pun tak nampak, kacang pun tak nampak, telur pun tak nampak, muncul pula nasi lemak ayam. Kan? Dan kemudian sekarang lagi macam-macam, nasi lemak berlauk lah, dan macam-macam lagi lah, whatever lah. Jadi yang membuat nasi lemak ni jadi betul-betul digemari, apakah bahan yang ada pada nasi lemak yang menjadi kegemaran? Sebenarnya dua saja. Dan bila mana kita nak nilai nasi lemak, kita nilai dari segi dua bahan. Yang pertama, nasinya. Sama ada nasinya tu tadi betul-betul dimasak dengan santan, terasa lemak dia. Sekarang punya nasi lemak semua dah hancur berkecai lah. Lagi-lagi dalam perniagaan, harga makin mahal. Saya ingat lagi zaman 70-an, bila mana almarhumah ibu saya suruh saya jual nasi lemak. Orang tahu apa satu bungkus berapa? 10 sen saja. Ya. Lepas tu naik 30 sen, lepas tu naik 50 sen, lepas tu naik $1, lepas tu $1.50, lepas tu naik $2, lepas tu naik $2.50, lepas tu naik $3, $3.50, $4, sekarang $5, sekarang $6. Bayangkan, kalau rumah tangga kita, keluarga kita ada ramai anak, setiap satu bungkus $6, setiap satu bungkus $6. Jadi seperti mana yang selalu saya katakan, untuk menjimat, yang paling baik adalah dengan jalan masak nasi lemak sendiri. Muai, belanja dia tak banyak. Belanja dia tak besar, dan nak sediakan makanan nasi lemak ni taklah susah mana. Itu yang saya nak tunjukkan. Semua suka makan nasi lemak, why not kita bikin sendiri? Yang lagi-lagi seperti mana yang dikatakan tadi, memandangkan sekarang semua barang mahal. Nah,
tadi dikatakan ada dua bahan dalam nasi lemak yang menjadi penilaian. Yang pertama nasi dia tadi. Kalau nasi tak rasa lemak, dia bukan nasi lemak lah. Yang kedua yang paling penting dalam nasi lemak ni sambalnya. Kita pun tahu dah sekarang, banyakkan nasi lemak, semua nasi lemak pekat badak, sambal entah apa-apa. Jadi sambal memainkan peranan yang penting dalam masakan nasi lemak. Cakap pasal sambal ni, sambal pun ada macam-macam version. Ada yang sambal tumis plain. Kalau dulu-dulu orang bikin sambal tumis plain. Ada yang sambal tumis ikan bilis, yang mana ikan bilis dulu dipisahkan, kemudian dicampurkan. Kemudian antara yang famous dalam nasi lemak ni adalah sambal tumis sotong. Cakap pasal sotong ni akak-akak semua tahu lah. Bukan senang nak bikin sambal tumis sotong, lagi-lagi dulu pakai sotong kering, nak kena rendam satu malam dulu, nak kena pakai ragi lah, nak lembutkan, lepas tu pun kadang-kadang tak jadi juga. Hari ni saya nak tunjukkan, kalau tentang nasi lemak saya dah tunjukkan, walaupun hari ni saya masak, saya masak nasi lemak. Tapi sebelum ni saya dah tunjukkan cara-cara memasak nasi lemak yang punya. Yang aroma kita buka saja kita dah dapat rasa dia punya aroma kelemakan nasi lemak. Itu boleh rujuk video-video yang YouTube saya yang sebelum ini. Kemudian seperti mana yang dikatakan tadi, hari ini saya nak tunjukkan satu masakan nasi lemak atau sambal nasi lemak menggunakan bukan sotong kering tapi sotong tin. Orang kata sotong tin, ya ke? Boleh ke? Boleh. Dan kalau tak cuba, kita tak tahu. So, sekarang ni saya dah tak pakai lagi sotong-sotong, jangan saya katakan sotong kering, nak pergi berendam, nak pergi apa. Saya pakai sotong tin saja. Ini rupanya, ini rupanya ini sotong tin. Yang baru saya buka, saya tuang, dan nanti kita akan potong-potong. Nanti ada cara ni macam mana kita nak bikin sambal tumis sotong tin. Okay? Sebelum tu saya nak tunjukkan bahan-bahan kita nak masak sambal tumis sotong tin. So ini bahan-bahan dia. Yang pertama sekali seperti mana yang dikatakan, untuk masakan anggaran saya hari ini, saya gunakan 2 tin, 2 tin sotong tin. Apa yang saya tahulah, dekat pasaran tak banyak jenis sotong tin, jadi selalunya saya gunakan brand yang inilah. Okay? Dan bahan tumisnya 1,5 biji bawang besar yang akan kita blend ataupun kita tumbuk dengan lebih kurang 1,5 inci serai, okey, dan lebih kurang 1 sudu belacan, dan begitu pun juga dengan lebih kurang 1 atau 2 sudu teh bawang putih. Kemudian 3 batang serai yang dah kita hentam. Dan kemudian tak dinamakan sambal kalau tak ada cili. Ini saya pakai cili bo yang dibeli saja, cili paste yang dibeli. So ini bahan-bahan dia. InsyaAllah, mari saya akan nanti tunjukkan cara-cara memasak sambal sotong nasi lemak. Baik, sebelum saya tunjukkan cara-cara nak memasak sambal sotong nasi lemak ni, menggunakan sotong tin, inilah saya kongsikan sedikit nasihat yang merupakan nasihat dalam agama kita. Dalam penghidupan kita,
kita sering menghadapi jalan yang buntu. Kita kerap menghadapi masalah. Apa yang kita buat tak menjadi. Pencapaian-pencapaian kita sentiasa ada dia punya sangkak dia, ada dia punya halangan. Berbagai macam kesulitan kita hadapi dalam penghidupan. Apa jalan keluar sebenarnya untuk kita melepaskan diri kita daripada segala belenggu, kesulitan, kesusahan dan kegagalan dalam penghidupan kita? Sebenarnya agama ini, baik Allah Subhanahu wa taala, baik Nabi kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan banyak tips, panduan untuk hidup dengan mudah. Maksudnya apa kita buat semua mudah. Untuk hidup dengan senang. Segala apa yang kita lakukan semua menjadi senang. Tak ada banyak masalah, tak ada banyak halangan, tak ada banyak rintangan. Salah satu cara untuk kita hidup dengan kita mendapatkan kemudahan dalam hidup kita adalah dengan bersedekah. Ya, bersedekah. Allah Subhanahu wa taala sama ada secara langsung di dalam kitabnya telah banyak kali menyebut tentang fadilat bersedekah dan bagaimana sedekah itu dapat memudahkan hidup kita. Sebaliknya, orang yang tidak bersedekah, Allah pula mengatakan dia akan susahkan hidup kita. So hidup kita nak senang, hidup kita nak susah, itu dilihat daripada kita nak bersedekah ataupun tidak. Di dalam surah Al-Lail, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang bersedekah dengan ketakwaan dan sentiasa membenarkan segala kebaikan yang dijanjikan di dalam agama Allah. Dia yakin, dia kata betul, apa yang Allah kata itu semua betul. Maka kata Allah, fasanuyassiruhu lil yusra. Ini janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak memukir janji. So kalau kita sentiasa melakukan sesuatu, sentiasa tak jadi, banyak halangan dia, problem sana, problem sendiri, cuba kita bersedekah. Anda akan lihat dia punya perbezaan. Jalan akan tiba-tiba jadi luas, terbentang, banyak jalan kita nampak. Namun, lanjutan daripada ayat tersebut dalam surah Al-Lail, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ingat, ini satu peringatan daripada Allah. Ada pun orang yang bakhil, kedekut, lokek, tak nak bersedekah, wa amma man bakhila wastaghna, jadi rasakan tak perlu pun sedekah-sedekah ni, tak perlu pun ikut ajaran agama. Wa kadzdzaba bil husna, dia kata ni semua merepek lah, kadzdzaba bil husna. Orang yang seperti itu, kata Allah, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan hidupnya untuk mendapat susah. Okay? So, kalau kita nak senang, apa pun kita buat semua jadi,
kunci dia adalah bersedekah. Cakap pasal sedekah ni, ada banyak jalan kita bersedekah lah. Lagi-lagi sekarang boleh pakai boleh pakai bank transfer dan macam-macam boleh. Selain daripada kita pergi masjid, kita pergi berikan kepada orang yang memerlukan, ada banyak jalan. Ada satu jalan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, kalau kita lakukan sedekah dengan cara macam tu, kita akan mendapatkan doa malaikat. Ya, kita tahulah, doa malaikat adalah doa yang makbul. Dalam satu riwayat, Nabi SAW menceritakan bahawa, mengatakan, pada setiap pagi subuh, maka akan datang 2 malaikat untuk bertemu dengan hamba-hamba Allah. Akan ada 2 malaikat yang akan setiap subuh akan datang untuk bertemu dengan hamba Allah. Dengan satu malaikat akan mendoakan siapa yang bersedekah pada pagi itu, pada waktu subuh itu, malaikat tersebut akan mendoakan kebaikan untuknya. Hidup dia akan menjadi baik, dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Kemudian ada satu lagi yang malaikat, yang satu lagi malaikat, bila mana dia tengok, kalau di waktu dia datang tu tadi, dia tengok orang tu tak bersedekah, maka dia akan kutuk orang tersebut. Dia akan doakan doa yang tak baik kepada orang tersebut. Jadi itulah sedikit perkongsian tentang fadilat sedekah dengan penghidupan kita di dunia ini. Memang betul, dengan sedekah kita juga akan mendapatkan pahala di akhirat, berlipat kali ganda sampai 700 kali lipat. Itu yang di akhirat. Tapi kat dunia ni pun ada manfaat sedekah. Kalau kita selalu sama juga, saya nasihatkan kalau orang-orang datang pada saya, "Ustaz, saya ada problem ini, ada problem itu, saya buat ni tak jadi, buat itu tak jadi, ada banyak problem, apa saya nak semua tak dapat." Saya kata jalan keluarnya adalah bersedekah. Kau akan lihat, tak besok, lusa, tak lusa, minggu depan, tak minggu depan, bulan depan, pasti hidup kau akan berbeza. So itu saja insya-Allah. Dan selanjutnya, mari saya tunjukkan cara-cara masak sambal sotong nasi lemak. Okey? Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan tunjukkan cara-cara kita nak masak sambal sotong nasi lemak. Okay. Panaskan kuali. Okay. Kemudian kita masukkan minyak. Seperti biasa, apa jua bahan tumisan. Tumis cili, tumis rempah, minyak naklah dilebihkan. Okay. Lagi-lagi bila mana kita menggunakan cili yang kita beli, selalu cili yang kita beli ni kita nak kena betul-betul masak dia agar tak jadi mentah dan tidak menjadi terlalu pedas. Okay. Jadi bahan-bahan yang telah tadi saya blend, 1,5 biji bawang besar, dan kemudian ini kira lebih kurang 3-4 gelas bawang putih, 1 sudu belacan, dan ini halia 1,5 inci. Di mana minyak dah panas, kita masukkan 3 batang serai yang telah kita titik tadi, yang telah kita hantam. Jadi dengan itu aromanya akan. Kemudian kita masukkan bahan-bahan yang telah kita blend tadi. Yang tadi di bawang 1,5 biji, besar 1,5, halia juga 1,5 inci, kemudian 1 sudu belacan.
dan 3-4 ulas bawang putih. Ada orang buat sambal tumis itu tak letak bawang putih, cuma bawang besar saja. Tapi sebenarnya apapun sambal yang kita masak, bawang putih akan menjadi penyedap. Bawang putih akan menjadi penyedap. So ini dia sotong tadi, sotong pinggang telah saya potong-potong, kemudian dicuci. Ini air dia. Air ini kita jangan buang dan kita tak akan masuk semua. Kita masukkan sebahagian saja. Jadi nanti sambal kita ada rasa manis-manis. Jadi kita tak tahu lagi masuk gula. Sebab mungkinlah dalam semasa sotong ini direndam, ada diletakkan bahan gula lah, bahan pemanis. InsyaAllah sotong ini dia tak akan kurang rasa kesedapannya. Dan selalu saya masakkan keluarga saya ini berulang-ulang. Masak satu kali nasi lemak tak cukup, besok return lagi. Okay. Jadi InsyaAllah, bagaimana yang dikatakan tadi, untuk kemudahan hidup kita, agar apa pun kita buat semua menjadi. Tips untuk kita kemudahan hidup kita, jangan lupa untuk kita bersedekah. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala pernah macam mengancam. Kata Allah di dalam kitabnya, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu jatuhkan diri kamu ke kencah kebinasaan. Apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kamu jatuhkan diri kamu ke kencah kebinasaan? Ini kok ulama-ulama tafsir, ayat itu ada latar belakang dia. Ada dia punya asbabun nuzul, latar belakangnya. Dia sebenarnya diturunkan bagi berapa orang di kalangan orang-orang beriman yang tak nak bersedekah. Mereka menganggap bersedekah ni akan hanya merugikan mereka. Dan kerana itu Allah SWT menurunkan ayat tersebut. Okey, bila mana bawang kita dah pecah minyak, maka kita masukkan cili. Seperti yang dikatakan tadi, cili ni cili yang kita boleh selalu dia agak terlalu pedas. Dia kebanyakan terlalu pedas. Jadi kita punya sambal pun, bila mana kita masak, kita nak mesti tumis dia betul-betul. So, kembali kepada apa yang kita bicarakan tadi tentang sedekah. Dalam ayat dalam surah Al-Baqarah yang telah dibacakan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala mengancam orang-orang yang tak nak bersedekah dalam penghidupan mereka. Itu sepertinya mereka menjatuhkan diri mereka ke kencah kebinasaan. Kebinasaan hidup. Itulah sebabnya, kalau kita tak nak hidup dalam kesusahan, ibarat macam kita tak nak membinasakan hidup kita, kita nak successful in our life, kita nak berjaya dalam penghidupan kita, salah satu jalannya adalah bersedekah. Bila mana kita cakap pasal bersedekah, sedekah tak berarti mesti $1,000. Sedekah tak berarti mesti nak $100 atau $50. Bahkan $10 pun tidak. Kalau kita nak bersedekah, boleh saja berapa jumlah. Namun, bersedekah $2 pun sedekah juga. Sebenarnya, para malaikat yang pencatat amal, mereka tidaklah mencatat berapa jumlah yang kita sedekah. Kita sedekah $1,000 ke, kita sedekah $100 ke, kita sedekah $50 ke, kita sedekah $2 ke, yang dicatat kita telah bersedekah.
Oleh itu, kalau kita satu kali bersedekah banyak-banyak, kemudian besok, lusa, bulan depan, tahun depan kita tak bersedekah, itu bukan cara yang baik. Ya? Jalan untuk bersedekah yang baik, caranya, kita bersedekah walaupun sedikit, tapi kita bersedekah banyak kali. Contohnya, kita ada $10. Kita ada $10. Kita nak bersedekah. Kalau kita bersedekah $10 satu kali, berarti akan dicatat kita bersedekah satu kali. Tapi kalau $10 tu kita pecahkan jadi $2, $2, hari ni kita sedekah $2, besok kita sedekah $2, lusa kita bersedekah $2 lagi, dan kemudian $2 lagi, kemudian $2 lagi, sampai 5 kali. Berarti catatan kita sedekah ada catatan 5 kali sedekah. Kan dikatakan tadi, setiap pagi akan ada malaikat, walaupun kita tak nampak, tapi itulah yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Setiap hari akan ada malaikat yang akan datang menemui kita. Kalau pada pagi subuh tu kita sedekah, yang satu akan doakan kebaikan kita. Kalau sekiranya kita tidak bersedekah, yang satu lagi akan mendoakan yang tak baik ke atas kita. Okay. So, kalau ada yang nak tanya macam mana nak sedekah pagi-pagi, subuh, banyak dicari orang kat mana? Siapkan satu tabung, orang kata tabung subuh. So, setiap pagi kita akan ambil $2 ke $1 ke $5 ke, kita masukkan dalam tabung. Once kita dah masukkan, berarti kita dah dinamakan sebagai orang yang telah bersedekah. Kemudian, kalau kita buat macam tu, insya-Allah hidup kita akan jadi mudah. Rezeki kita tak akan putus, kan? Walaupun dia tak akan, berarti hari ni kita bersedekah, besok kita buka pintu, kita nampak ada satu tong penuh dengan emas, penuh dengan duit. Tak macam tu lah, ni bukan cerita Alibaba. Okay. Yang penting rezeki kita tak akan putus. Akan ada saja jalan untuk kita mendapatkan rezeki. Okey, bila mana cili kita ni dah betul-betul masak. Okey. Saya colek sedikit untuk rasa. Dan cili kita dah betul-betul masak. Kita taruhkan sedikit, separuh daripada air sotong kita. Jangan taruh semua. Jangan taruh semua. Kita taruhkan separuh. Okey, kita masukkan sotong-sotong yang telah kita potong kecil-kecil ni tadi. Masya Allah, kita tengok ini sotong kita, sambal sotong ni bukan main-main punya. Bukan main-main punya. Okey, dan kita taruhkan sedikit air asam. Kita taruhkan sedikit air asam agar masakkan sambal kita rasanya akan balance. Kalau kita pakai ini cili yang kita beli, cili bo yang kita beli, selalu cili bo ini ada banyak garam. Jadi jangan lagi taruh garam dalam sambal kita. Okey. Betul-betul masak, kita rasa dulu. Kita rasa dulu. Kalau sekiranya kurang garam, kita taruh. Dan kalau rasanya memang garamnya ada banyak dekat dalam cili bo kita tadi, dah tak taruh garam. Okey. Sebenarnya sudah. Dan kita punya sambal sotong telah pun siap. Lalu bila mana kita masak, dan jangan sampai kita tak merasa masakan tu sangatlah penting. Jadi saya akan ambil sedikit untuk dirasa apa dia punya kurang lebih, dan nanti boleh kita tambah, kan? Saya tengok kat depan ini, kan?
masakan sambal sotong. Bismillah. Oh, Masya Allah, sedap. Dan awak mesti nak cuba. Itu rasa sambal ada, dan dia bukan macam sambal tumis. Dia ada rasa manisan sotong. Dia ada rasa tu, apa rasa? Rasa sotong. Ini kita tengok ni ya. Masya Allah. Okay. So begitulah sedikit perkongsian untuk hari ini. Jangan lupa, dan kalau kita nak masak sambal sotong, itulah cara yang telah ditunjukkan. Ikut, kalau boleh ikut exactly. Kan selalu dipesan, kalau kita nak berjaya dalam sesuatu tu tadi, kita ikut orang yang berjaya. Dan saya, alhamdulillah, untuk masak sambal sotong saya dah berjaya. Dulu pernah gagal, ini begitu gini, tapi semuanya telah dapat saya atasi. Dan yang saya tunjukkan anda ni adalah jalan kejayaan. Anda tinggal ikut je. InsyaAllah anda juga akan berjaya dan menyediakan masakan yang sangat istimewa, yang sangat sedap. Jadi sekiranya seperti biasalah anda mendapati perkongsian ini bermanfaat dan untuk anda, yang mana antara keistimewaan rancangan saya ni, kita ada santapan jasmani, dan kita ada kongsikan keduniaan, itu masakan, dan kita juga ada kongsikan tentang santapan jasmani kita, ataupun kita ada kongsikan perkara-perkara untuk kebaikan kita di akhirat. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Di dunia pun kita dapat baik, di akhirat pun kita dapat baik. Jadi kita dapati perkongsian ini memberi manfaat. Sila subscribe, dan insyaAllah saya akan sentiasa tunjukkan anda masakan-masakan yang special dan istimewa, dan juga ini masakan yang agak unik-unik. So masakan sambal sotong tin ni agak unik. Sotong biasa memang biasa, tapi sotong tin ni agak unik. So, orang ingat sotong tin tak sedap, dan sotong tin insyaAllah kalau ikut cara masak dia memang sedap. Ikut cara masak dia yang betul, memang sedap. Sekian, di waktu maghrib pun dah masuk. Saya selalu masak bila mana saya balik daripada kerja, balik daripada office, dan pergi pasar. Lepas tu siap-siapkan, dan balik tadi lepas asar. Sekarang masuk maghrib, semua dah settle. Lepas maghrib tinggal makan. So begitu insyaAllah, sehingga kita bertemu sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.